Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya Umi Nur Hidayah, Nelly Razani, Nur Iriani, Nur Iza Aisyah, Nur Syahira dan juga Nurul Nadia dari kumpulan 1. Kami akan menerangkan tentang subtopik berkenaan sistem-sistem metafizik dalam konsep insan. Assalamualaikum, nama saya Nur Iza Aisyah binti Muhammad Nur. Saya akan membentangkan tentang teism dan idealism. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, teism bermaksud kepercayaan bahawa kewujudan Tuhan sebagai pencipta dan pemerintah alam. Sesiapa sahaja yang mempercayai akan kewujudan Tuhan tidak bergantung kepada berapa banyak dewa yang dipercaya, bagaimana Tuhan ditarifkan atau bagaimana mereka mempertahankan kepercayaannya digelar sebagai teis. Kerana teism itu hanya bermaksud kepercayaan kepada Tuhan. Teism terbahagi kepada dua aliran, monoteism dan polytheism. Lawan bagi teism ialah atheism. Seterusnya saya akan menerangkan tentang monoteism. Perkataan monoteism ini berasal daripada bahasa Yunani. Monos yang bermaksud satu dan theos yang bermaksud Tuhan. Monoteism ini percaya pada satu Tuhan sahaja dan percaya bahawa Tuhan tersebut dapat berdiri tanpa memerlukan pertolongan makhluk lain. Monoteism ini bertentangan dengan polytheism. Antara agama terbesar yang mengikuti sistem monoteism ini ialah agama Islam, agama Kristian dan Judaism. Terdapat kepelbagaian dalam monoteism. Yang pertama adalah monoteism in practice. Monoteism in practice ini ialah mereka mempercayai pelbagai Tuhan tetapi hanya menyembah pada satu Tuhan sahaja. Yang kedua ialah speculative monoteism. Ini merupakan pemikiran spekulatif yang menggabungkan semua dewa atau Tuhan menjadi satu. Seterusnya ialah monoteism in theory. Dari segi teori, mereka mempercayai satu Tuhan tetapi dari segi praktis mereka menyembah pelbagai Tuhan. Akhir sekali, absolute monoteism. Absolute monoteism pula merupakan kepercayaan mutlak kepada yang satu dan dari segi praktis juga mereka menyembah hanya pada satu Tuhan sahaja. Untuk atheism, definisi bagi atheism ini ialah kritikan dan penolakan kepercayaan metafizik terhadap Tuhan atau makhluk rohani. Maksudnya dekat sini, atheism adalah satu bentuk pandangan filosofi yang tak percaya tentang keberadaan dan kewujudan Tuhan. Kiranya atheism ini bertentangan dengan theism. Macam mana atheism ini boleh wujud? Terdapat beberapa faktor tentang mengenai kewujudan atheism ini. Antaranya ialah mereka tidak percaya bahawa Tuhan itu wujud sebab mereka tak nampak Tuhan tu dekat mana. Ada juga kebanyakan manusia yang tidak mahu beramal dengan agama, yang ingin dirinya bebas daripada hukum akam agama, dan ada juga yang melihat agama itu sebagai satu penghalang kepada tujuan dan kepentingan dunia mereka. Jadi dekat sini kita dapatlah lihat ciri-ciri fahaman atheism ialah antara mereka menolak secara mutlak kewujudan Tuhan. Ciri yang kedua, mereka menggunakan hujah kepada fahaman mereka melalui kegagalan sains yang tidak dapat membuktikan kewujudan Tuhan. Dan ciri-ciri yang terakhir kepada fahaman atheism ini ialah mereka meyakini bahawa hidup ini adalah satu proses di mana tiada ruang untuk menerima Tuhan dalam hidup mereka. Seterusnya, saya Nur Iriani akan membentangkan subtopik yang keempat iaitu agnotisme. Agnotisme ini adalah tentang fahaman nilai kebenaran sesuatu. Dia terutama pada dakwaan tentang kewujudan ataupun tidak kewujudan Tuhan ataupun dewa. Pembentukan agnotisme ini berlaku disebabkan oleh kepercayaan bahawa wujudnya Tuhan dan kuasa gaib yang tidak dapat diketahui. Dan ia berasal daripada perkataan Yunani kuno iaitu agnosis bermaksud tanpa pengetahuan. Perkembangan agnotisme ini berlaku oleh Thomas Henry dalam pidatonya masa 1869 yang menggambarkan falsafah yang menolak pandangan spiritual. Saya akan meneruskan perbentangan tentang polytheism.
Apa yang dimaksudkan oleh politism ialah secara harfiahnya perkataan politism berasal daripada perkataan Yunani di mana poli bermaksud banyak, theos bermaksud Tuhan. Jadi secara umumnya masyarakat yang mengamalkan agama ini mempunyai kepercayaan bahawa terdapat lebih daripada satu Tuhan. Oleh itu, fahaman politism adalah bertentangan dengan fahaman monotism. Politism sangat biasa dalam masyarakat terdahulu seperti zaman kuno Yunani, Rom Purba dan juga Mesir kuno. Malah fahaman ini juga wujud di beberapa tempat seperti Afrika dan juga Asia. Dalam masyarakat polistik, kewujudan pelbagai dewa diterima di mana setiap dewa mempunyai pengaruh yang tersendiri seperti unsur alam, contoh matahari, hujan atau bumi, hubungan manusia dan kegiatan. Sebagai contoh, masyarakat Yunani percaya bahawa Dewi Aphrodite ialah Dewi kecintaan dan kecantikan, manakala Tuhan kebijaksanaan dan ketamadunan ialah Dewi Athena. Kesimpulannya, fahaman politism telah lama digantikan oleh beberapa jenis kepercayaan baru seperti pantheism, atheism dan tauhid. Malah prinsip politism ini juga dapat dilihat dalam agama moden seperti Buddhism, Shintoism dan Hindu. Seterusnya saya akan terangkan tentang monism. Monism ini adalah satu konsep metafizik dan teologi bahawa hanya ada satu zat di alam. Ia bertentangan dengan dualism dan pluralism. Dalam dualism terdapat dua zat atau realiti, sementara dalam pluralism terdapat banyak realiti. Monism ini dia berasal daripada kata dan makna monad secara sejarah berakar pada ajaran falsafah Helenik Pythagoras. Simbol monad ini dia berasal daripada perkataan Yunani iaitu mono yang bermaksud tunggal dan tidak terbahagi. Monism terbahagi kepada tiga jenis iaitu monism substantial, monism attributism dengan monism mutlak. Monism substantial iaitu yang percaya adanya satu zat, monism attributism yang percaya bahawa walau hanya ada satu zat tetapi ada banyak realiti individual yang berbeza dalam kategori ini. Monism mutlak yang percaya bahawa hanya ada satu zat dan hanya satu realiti. Seterusnya, terdapat monism khusus dan ideologi. Objektif utama yang pertama adalah untuk mencari kesamaan dalam fenomena kelas tertentu seperti matematik, kimia, sosial, fizikal dan sebagainya. Tugas yang kedua adalah mencari asas yang sama untuk semua fenomena yang ada dengan sifat penyelesaian soalan falsafah seperti nisbah pemikiran dan keberadaan. Monism dibahagi kepada tiga jenis iaitu idealis subjektif, materialism dengan idealis objektif. Untuk idealis subjektif, ia menafsirkan dunia sebagai kandungan minda pribadi dan dalam hal ini dia lihat perpaduan dia. Materialism, dia mengiktirafkan dunia objektif, dia merawat semua fenomena sebagai bentuk kewujudan materi atau sifatnya. Dan idealis objektif, ia mengiktiraf kesedarannya sendiri dan dunia yang wujud di luarnya. Bagi konsep monism, ia adalah konsep yang mengiktiraf satu bahan sebagai asas dunia. Yang maksud dia macam falsafah ni dia datang dari satu permulaan, berbeza dengan dualism dan pluralism, area yang tidak dapat membuktikan hubungan antara rohani dan material. Penyelesaian masalah ini adalah monism melihat perpaduan dunia, asas yang sama, bergantung kepada apa yang diiktiraf untuk asas itu. Monism dibahagi kepada materialistik dengan idealistik. Dan akhir sekali, prinsip monism ia bertujuan untuk mengurangkan kepada satu prinsip asas semua kepelbagaian dunia. Perkara ini dia timbul akibat daripada refleksi mengenai keteraturan yang ditunjukkan ketika bergerak dari keseluruhan ke bahagian-bahagian yang lain. Bilangan objek permukaan di bahagian itu bertambah dan kepelbagaiannya berkurang. Sebagai contoh, terdapat lebih banyak sel daripada organisma hidup tetapi spesiesnya lebih kecil. Molekul lebih kecil daripada atom tetapi ia lebih pelbagai. Dengan mengehadkan peralihan, disimpulkan bahawa akibat mengurangkan kepelbagaian ketika bergerak di dalam objek itu akan menjadi subjek pertama yang sama sekali dengan homogen. So, itulah prinsip monism. Seterusnya, subtopik yang ketujuh iaitu pluralism. Pluralism adalah konsep yang luas tentang penerimaan agama-agama yang pelbagai. Dia diasaskan oleh John Hick, Profesor Teologi di Claremont Graduate School, California di USA,
yang mengajar tentang semua agama menuju ke satu titik pusat, iaitu realiti tunggal bermaksud Tuhan yang dijelmakan dalam bentuk dan cara yang tertentu mengikut agama masing-masing. Ia juga turut dikembangkan oleh sekelompok penganut Kristian iaitu Raimundo Panica dan Wilfred Cantwell. Kesan pluralisme di Malaysia yang pertama adalah isu murtad dan cinta rentas agama. Dia adalah usaha memurtadkan umat Islam melalui tindakan mencabar di mahkamah. Yang keduanya adalah interfaith commission. Dia adalah usaha menubuhkan platform yang dianggotai oleh wakil pelbagai agama secara sama rata untuk menangani isu-isu tentang agama. Seterusnya adalah perkongsian perayaan dan acara keagamaan. Jadi penganjuran majlis-majlis sambutan hari-hari kebesaran agama dilakukan secara bersama. Ia juga disertai oleh pemimpin-pemimpin Muslim dan pemimpin-pemimpin agama lain dalam acara keagamaan masing-masing. Seterusnya ialah mekanisme. Mekanisme ialah aliran yang berkeyakinan bahawa kejadian dunia berlaku dengan sendirinya mengikut hukum sebab akibat. Maksudnya dekat sini, segala peristiwa yang berlaku dekat dunia, sama ada antara benda hidup ataupun benda yang bukan hidup, adalah menurut rentetan sebab dan akibat. Fahaman kepada mekanisme ini, dia mengandaikan bahawa alam dan manusia adalah seperti mesin, manakala makhluk ialah mekanik. Proses mental untuk menerangkan fenomena kepada fahaman ini adalah seragam yang boleh diterangkan dengan mudah dan saling berkait. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang realism. Perkataan realism ini berasal daripada bahasa Latin. Realia membawa maksud barang atau perkara-perkara. Realism bermaksud pelajaran atau fahaman tentang keadaan yang sebenar-benarnya. Cara berfikir dan kesenian berpegang hanya pada kebenaran yang nyata dan pada penyaksian panca indera. Realism ini merupakan falsafah yang mengkaji tentang objektif, wujudnya dunia dan segala makhluk serta hubungan mereka antara satu sama lain. Terdapat dua bahagian dalam realism, iaitu yang pertama, realism rasional. Realism rasional bermaksud kebendaan dan kerohanian yang telah dicipta oleh Tuhan. Yang kedua ialah realism natural. Realism natural pula fahaman yang mengikut ketegasan dan keobjektifan sains. Idealism ialah aliran pemikiran yang berlandaskan pendapat bahawa dunia luaran hanyalah gambaran akal. Konsep idealism ini bertentangan dengan realism. Ia mengaitkan realiti dengan idea di dalam minda dan bukannya pada objek material. Antara ahli falsafah terkenal yang mengamalkan idealism ialah George Berkeley, Plato dan Immanuel Kant. Mereka berpendapat jiwa dan rohani manusia adalah sangat penting dalam kehidupan. Ia merupakan satu sistem yang memberikan penekanan tentang pentingnya fikiran, jiwa dan kerohanian. Secara ringkasnya, realism dan idealism merupakan aliran falsafah tradisional yang dapat dibezakan melalui realism mementingkan kewujudan fizikal tetapi tidak bagi idealism. Realism membuktikan kebenaran melalui kebendaan atau benda nyata tetapi idealism melalui akal, kerohanian dan jiwa. Realism juga ialah aliran yang memfokuskan kepada perkara nyata yang memerlukan bukti tetapi idealism fokus kepada yang tidak nampak.